Kita tinjau pula aspek seni bina bagi negeri Sarawak dan Sabah. Sekarang kita tinjau dahulu di Sarawak. Seni binanya adalah rumah Melayu, rumah panjang bagi kaum Iban dan Bidayuh, rumah tinggi oleh kaum Melanau, dan rumah baru oleh kaum Bidayuh. Manakala di Sabah, kita akan tinjau rumah Melayu Brunei, rumah Rungus, rumah Kadazan, rumah Bisaya, rumah Sungai, rumah Murut, rumah Bajau, rumah Suluk, dan satu seni bina yang unik iaitu perahu yang dipanggil lepa. Pertama, kita tinjau seni bina di Sarawak terlebih dahulu iaitu rumah Melayu, rumah panjang, rumah tinggi dan juga rumah baru. Rumah Melayu, pertama kalau kita tinjau, dibina menggunakan kayu dan beratapkan genting, dihiasi dengan ukiran kayu atau kerewang, terutamanya pada bahagian atas tingkap. Pagar tangga dipanggil dak-dak dalam bahasa Melayu Sarawak atau pada kekisi. Kerja-kerja binaan asas sesebuah rumah pada masa dahulu biasanya dilakukan oleh penduduk kampung secara bergotong royong. Pekerja yang mahir akan dibayar upah untuk melakukan kerja-kerja yang sukar, terutama sekali berbentuk hiasan dan juga ukiran. Tengok seni bina rumah Melayu yang terkenal dengan tunjuk langit, atap belian, kekisi dan juga tangga. Atap belian itu merupakan sejenis kayu yang terkenal di Sarawak yang lebih kurang sama dengan kayu cengal di Malaysia. Hiasan lain rumah warisan Melayu terutama di Satuk yang begitu unik dan cantik. Rumah panjang bagi masyarakat, terutama sekali masyarakat Iban. Timbul persoalan mengapa mereka mendiami rumah panjang dan tidak rumah seperti kita yang duduk di rumah yang berasingan. Untuk pemahaman pelajar, perlu diketahui bahawa masyarakat zaman dahulu hidup dalam kelompok untuk menjaga keselamatan mereka daripada ancaman musuh daripada luar yang tidak dijangkakan. Untuk itulah, mereka kebanyakannya yang berada di lembah sungai dan pedalaman ini memilih untuk hidup bersama dalam satu kelompok yang besar bertujuan menjaga keselamatan antara mereka dan juga boleh bekerjasama dalam pertanian dan juga berkongsi-kongsi makanan. Lakaran, plan ataupun struktur rumah panjang yang boleh pelajar lihat. Di ruang tengahnya ada tempat pertemuan bagi keluarga dan di rumah panjang itu dibuat sekatan untuk bilik setiap keluarga. Manakala di laman, mereka gunakan untuk menjemur sepertinya menjemur padi, menjemur ikan dan juga menjemur lada hitam. Rumah panjang seterusnya kita perincikan lagi merupakan seni bina kaum Iban, Bidayuh dan orang Ulu. Bertujuan sebagai rumah untuk menjaga keselamatan, mempertahankan diri dan keluarga dan melakukan aktiviti ekonomi bersama dan mewujudkan kerjasama sesama penduduk bagi menghadapi musuh. Selain itu, rumah panjang juga berfungsi sebagai tempat tinggal selain daripada medium komunikasi dan acara perayaan kaum. Bahan binaan dibuat daripada kayu keras iaitu kayu belian dan daun tebal iaitu daun rumbia sebagai atap.
Plan kedudukan rumah panjang yang boleh pelajar lihat, ada ruang untuk rumah ataupun bilik dan juga ada tempat untuk keluarga berkumpul. Rumah tinggi. Rumah tinggi merupakan seni bina rumah kaum Melanau. Dibina tinggi kira-kira 10 meter ataupun 30 kaki dari aras tanah untuk mengelak serangan musuh. Dibuat daripada kayu keras dan juga kayu bulat yang dipanggil kayu belian. Kayu belian ini merupakan kayu yang cukup tahan lama dan tidak dimakan oleh serangga, dan kalau di tempat kita di Semenanjung Malaysia, lebih kepada kayu cengal. Rumah tinggi Melanau. Lakaran, bagaimana rumah tinggi ini dihiasi dengan bilik-bilik dan terdiri daripada 2 tingkat. Di ruangan bawah, diadakan acara kesenian oleh masyarakat mereka, contohnya oleh lelaki dan perempuan yang menarikan tarian Magunatip. Rumah Baruk. Rumah Baruk merupakan seni bina kaum Bidayuh berbentuk bulat dan kon dengan puncaknya dihiasi dengan lambang burung kenyalang. Rumah Baruk digunakan sebagai tempat menyimpan tengkorak orang yang mati, menyimpan senjata dan juga merupakan pusat upacara ritual ataupun upacara keagamaan, juga tempat diadakan mesyuarat dan majlis sosial. Rumah Baruk diperbuat daripada kayu belian ataupun kayu keras, manakala atapnya daripada daun rumbia dan dindingnya daripada buluh. Rumah Baruk yang begitu unik. Lakaran rumah Baruk yang menunjukkan bagaimana ianya dibina dalam bentuk bulatan. Seterusnya kita tinjau rumah-rumah suku kaum yang lain seperti kaum Penan. Oleh kerana kaum Penan ini berduduk di dalam hutan ataupun tinggal di dalam hutan dan menjalankan pertanian pindah dan juga hidup secara nomad, rumah mereka agak ringkas berbanding dengan suku kaum yang lain. Rumah Penom yang hampir sama dengan rumah tinggi, kalau kita perhatikan. Rumah orang Ulu yang lagi tinggi kerana mereka berada di dalam hutan dan mereka memerlukan rumah yang tinggi ini agar susah untuk diserang oleh pihak musuh. Seni bina masyarakat Sabah. Pertama, kita akan tinjau rumah Melayu Brunei, rumah Rungus, rumah Kadazan, rumah Bisaya, rumah Sungai, rumah Murut, rumah Bajau, rumah Suluk dan juga satu seni bina yang unik iaitu perahu kaum Bajau yang dipanggil Lepa. Rumah yang pertama yang akan kita tinjau adalah rumah yang begitu unik iaitu rumah Rungus. Dikenali sebagai Winatang. Bilik tidurnya dibina dengan kedudukan kepala tepat mengarah ke arah Gunung Kinabalu. Fungsi rumah Rungus ini adalah sebagai tempat kediaman, kubu pertahanan dari serangan musuh. Selain daripada itu, kedudukan rumah Rungus ini mewujudkan semangat kerjasama antara mereka selain melindungi ahli-ahli keluarga dalam masyarakat mereka. Rumah Rungus diperbuat daripada kayu bulat ataupun kayu belian, buluh, kulit kayu dan juga daun nipah. Dalaman kepada rumah Rungus yang kita tengok
ada bilik dan juga ada lobi untuk penduduk-penduduk bertemu dan mengadakan upacara, sama ada upacara sosial, perbincangan mesyuarat ataupun juga mengadakan persembahan kesenian dan tarian. Rumah rungus yang dindingnya agak unik iaitu bercorak condong. Ada seperti menara pemerhati. Plan rumah rungus. Beberapa istilah yang akan kita temui untuk rumah rungus ini. Pertama, ongkop, yang bermaksud ruang bilik untuk keluarga, manakala apad adalah tempat berkumpul dan bersantai sesama ahli keluarga dan juga mengadakan pelbagai majlis. Contoh, lakaran, pelajar boleh perhati, ada bilik untuk keluarga, ada tempat memasak, ada tempat bersosial, berbincang, dan juga ada tempat untuk persembahan tarian. Rumah kaum murut. Rumah kaum murut disebut sebagai tulus ataupun pahun, berfungsi sebagai faktor keselamatan dan juga pertahanan. Keunikan ialah pintu rumah dibina di tepi rumah. Kalau kita di depan rumah, dia di tepi rumah. Terdapat ruang memanjang yang memisahkan bilik-bilik antara keluarga. Di bahagian tengah tempat pertemuan dan lantai untuk tarian ataupun langsaran. Bahan rumah kaum murut diperbuat daripada kayu belian, kulit kayu dan juga daun tolit. Plan kedudukan rumah bagi rumah kaum murut. Pelajar boleh perhatikan istilahnya dipanggil sulap iaitu bilik untuk keluarga, lansaran iaitu lantai untuk tarian, tobun merupakan pintu utama, manakala salur ruang terbesar yang digunakan untuk majlis sosial dan juga agama. Sekarang kita tinjau rumah suku kaum yang lain. Pertama kita akan lihat rumah Melayu Brunei. Rumah Melayu Brunei hampir sama dengan seni bina rumah Melayu yang lain dan kita hanya tunjukkan contohnya sahaja. Rumah Kadazan Dusun. Keseluruhannya buatannya hampir sama menggunakan atap rumbia dan juga atap buluh dan dindingnya juga diperbuat daripada buluh. Rumah Bisaya menggunakan gabungan konsep buluh, atap rumbia dan juga kayu belian. Rumah orang Bajau, terutama sekali Bajau Darat, kerana Bajau ini kita tahu ada dua, Bajau Laut dan juga Bajau Darat. Bajau Laut kita tengok tadi masyarakat, contohnya masyarakat Palau. Rumah kaum Suluk, rumah Iranum, rumah Lotut, rumah kaum Bajau Laut ataupun dipanggil Palau. Ada satu lagi yang berpindah randah itu dipanggil Palau. Yang menetap ini dipanggil Palau. Rumah Palau iaitu Bajau Laut yang merupakan rumah daripada sebuah perahu ataupun lepa dan dijadikan pertempatan, dan mereka ini berpindah randah dan hidup secara nomad. Rumah Melayu Kokus. Ini adalah etnik Melayu Kokus. Kita tinjau satu keunikan seni bina oleh masyarakat Sabah, terutama sekali masyarakat Bajau, iaitu sejenis perahu yang dipanggil lepa. Lepa ini pada hujung tahun akan dihiasi cantik
sewaktu satu upacara dipanggil Regata Lepa. Semasa regata ini, selain daripada perahu yang dihiasi cantik, diadakan perarakan perahu dan di atasnya terdiri daripada pengalun-pengalun muzik tradisional dan terdapat wanita-wanita cantik dalam kalangan kaum Bajau yang menarikan tarian tradisional mereka. Lepa merupakan buatan kaum Bajau sama dia di pantai timur Sabah. Terdapat pelbagai jenis lepa, contohnya digunakan untuk mengangkut barang, menangkap hasil laut dan juga dijadikan tempat kediaman. Diperbuat daripada kayu jenis kayu obasuluk, kayu seraya, mata-mata dan gagir. Lepa dilengkapi bumbung dan juga atap nipah. Terdapat pantang larang semasa membuat lepa iaitu mesti dipatuhi, terutama sekali melibatkan hari dan bulan tertentu serta kayu diambil itu dan peralatan untuk membuat lepa. Setiap tahun lepa dihiasi cantik untuk pertandingan pada sambutan Hari Besar Kaum Bajau Laut Sama yang dipanggil Regata Lepa-Lepa. Replika lepa. Lepa yang digunakan dan dihiasi untuk upacara regata. Bagaimana lepa ini digunakan sebagai rumah oleh kaum Bajau? Pandangan atas sejenis lepa. Lepa yang digunakan untuk menangkap hasil laut dan agak ringkas berbanding dengan lepa yang digunakan untuk upacara dan keramaian yang dihiasi cantik. Gambaran masyarakat kaum Bajau yang sinonim dengan kehidupan laut dan mereka sejak kecil hidup di laut dan membesar dalam suasana air laut. Lalu tidak hairan bagaimana mereka ini merupakan penyelam yang hebat dan terkenal di Sabah. Kanak-kanak sedang mencari hasil laut. Itulah sahaja pelajar-pelajar pembelajaran kita untuk bab 10 iaitu Sarawak dan Sabah. Ini bermakna kita sudah tamat belajar Sukatan Sejarah KSSM tingkatan 2 dan kita akan jumpa lagi di tingkatan 3. Untuk itu, cikgu mengharapkan agar pelajar mendapat manfaat daripada video yang cikgu buat ini. Sehingga berjumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Cikgu ucapkan berbanyak terima kasih atas kesudian pelajar untuk belajar sambil menonton video yang cikgu buat ini walaupun terdapat pelbagai kekurangan dan cikgu memohon kemaafan. Kerana inilah video yang terbaik yang boleh cikgu buat untuk pembelajaran pelajar selain daripada belajar di sekolah. Untuk itu, cikgu akhiri pertemuan kita Sejarah KSSM tingkatan 2 dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, jaga diri dan cikgu doakan pelajar semua berjaya dalam lapangan yang diceburi
dan juga mampu menguasai semua subjek yang diajar oleh guru-guru dan berjaya akhirnya. Amin. Sekian, terima kasih.